Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustazah dan juga kawan-kawan yang saya kasihi sekalian. Jadi hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang tajuk Al-Tibak dan juga Al-Muqabalah. Sebelum kita start, saya nak kawan-kawan saya bawa keluar buku tulis ataupun kertas untuk kita catat nota sama-sama. Untuk siapa yang ada buku merah, boleh buka muka surat 115 untuk tajuk Al-Tibak dan muka surat 119 untuk Al-Muqabalah. Jadi kita masuk kepada tajuk Al-Tibak. Okey, sebelum kita belajar, kita mesti tahu apa maksud dia. Okey, jadi Al-Tibak ialah bila terdapat dua kalimah berlawanan makna di dalam satu ayat. Contohnya, uraji'ud darsa laila wa nahara. Okey, laila wa nahara. Dekat sini dia berlawanan. Okey, laila ni malam kan, dan nahar ni maksudnya siang. Jadi kat situ dia berlawanan, dan bila dia berlawanan, dia merupakan Al-Tibak. Okey, jadi dekat sini Al-Tibak ni pula dia ada jenis dia. Yang pertama Al-Salbi dan juga Al-Ijabi. Okey, macam mana kita nak bezakan yang ayat tu Al-Tibak Salbi ataupun Al-Tibak Ijabi? Okey, untuk Al-Salbi dia ada kata nafi, manakala Al-Ijabi dia tak ada kata nafi dalam ayat tu. Okey, kita tengok contoh Al-Salbi. Ashraba syaya la ashraba al-laban. Okey, dekat situ tengok. Ashraba la ashraba. Jadi bila dalam ayat tu ada perkataan la, dia merupakan Al-Tibak Salbi. Okey. Jadi kita tengok kepada Tibak Al-Ijabi. Okey, Tibak Al-Ijabi ni dia tak ada kata nafi. Lain macam Salbi tadi. Salbi tadi dia ada kata nafi. Okey. Al-Ijabi tak ada kata nafi. Contohnya, fa inna ma'al usri yusra. Usri yusra, dia terus usri yusra, dia tak ada kata nafi. Dia tak ada tulis usri la yusra, tak ada. Okey. Jadi bila dia tak ada kata nafi, terus ingat tu Al-Tibak Al-Ijabi. Kita masuk pula ke contoh soalan. Jadi saya harap semua faham tentang penerangan Al-Tibak tadi. Kalau ada yang tak faham, boleh message saya kemudian ataupun boleh tanya kepada Ustazah terus. Okey, ni contoh soalan kertas 1. Okey, soalan kertas 1 ni kebanyakannya dia terus direct je. Kan, dia direct macam ni lah. Dia suruh tentukan Al-Tibak dan berikan jenis. Okey, ain Al-Tibak fi ma ya'ti ma'a bayan nawmuhu. Dia suruh tentukan mana satu Al-Tibak dan jenis dia. Okay, jadi apa yang perlu buat? Yang pertama, baca ayat dan tentukan mana satu Al-Tibak. Kemudian baru tengok nauk dia. Okey? Okey. Al-Quran hujjah lak au alaik. Okey. Jadi dekat sini Al-Tibak dia laka dengan alaik. Okey, mana saya tahu Al-Tibak dia laka dengan alaik? Saya tengok kat sebelah ni. Dia ada bagi contoh. Tengok ni. Laka alaik. Jadi siapa yang ada buku ni bolehlah tengok nota-nota, contoh-contoh ayat, kan? Okey. Ya, so kita tengok pula jenis dia. Okey, untuk tahu jenis, kan yang salbi ada kata nafi, yang ijabi tak ada kata nafi. So kita tengoklah kat ayat tu ada tak perkataan la. Okey, Al-Quran hujjah laka au alaik. So tak ada perkataan la. So bila tak ada perkataan la, dia merupakan Al-Tibak Ijabi. Okey, cara nak tulis dia macam ni. Al-Tibak tulis laka dash alaik. Nauk dia Al-Tibak Al-Ijabi. Okey. Buat tahu, jangan tak buat. Ke surat 127 dengan 128. Okey, kalau dah siap boleh cek dengan Ustazah. Okey, yang ni saya just nak share contoh soalan untuk kertas 2. Tadi saya dah share untuk kertas 1. Okey, macam anda semua tahu, untuk kertas 2 ni kita lebih kepada bina ayat, kan? Okey, jadi dekat sini soalan dia mithal lima ya'ti. Okey, dia bagi tibak ijabi, tibak salbi.
Tak kisahlah kita nak bina ayat apa, tapi mesti jenis ayat tu tibak ijabi, tibak salbi. Ada perkataan berlawanan, kan? Okay. Jadi tibak ijabi ni yang tak ada kata nafi, yang salbi ada kata nafi. Sebab tu saya share yang contoh-contoh ayat ni supaya kita boleh hafal satu contoh untuk tibak ijabi, satu contoh untuk tibak salbi. Hafal satu je setiap contoh, setiap jenis tu, supaya bila keluar soalan macam ni kita taklah cuak, kan? Jadi untuk yang nak ekstra faham soal untuk tajuk ni, bolehlah buat latihan kalau ada buku latihan lah, kalau ada buku latihan bahasa Arab. Tapi siapa yang tak ada and nak try, boleh minta kat saya, nanti saya snap, nanti saya send. Okay, next kita masuk kepada tajuk Al-Muqabalah. Okay, Al-Muqabalah ni dia tak ada beza sangat pun dengan Al-Tibak tadi, sebab dia sama dalam satu ayat tu mesti ada perkataan berlawanan. Tapi bezanya Muqabalah ni dia ada banyak perkataan berlawanan tu, dalam satu ayat tu ada banyak, kan? Macam tadi ada satu pasangan je. Okay, kita tengok kat sini contoh dia. Kun salihan nafi'an wala takun salihan darah. Jadi kat sini kita ada 3 pasangan perkataan berlawanan. Yang pertama kun dengan la takun. Yang kedua salihan dengan talihan. Yang ketiga nafi'an dengan darwan. Kat sini ni pun sama, kita kena guna kemahiran faham maksud perkataan. Jadi bila kita faham maksud perkataan, kita boleh tahu itu perkataan berlawanan. Tapi kalau tak faham pun, kita boleh agak-agak je. Dia macam kun, la takun. Tu berlawanan lah tu. Adalah salihan, talihan. Kan sama jenis tu. Nafi'an, darah. Okay, jadi ni. La takun kun, talihan, salihan, darran, nafi'an. Cara tulis dia sama je dengan Al-Tibak tadi. Okay, sebelum kita pergi ke soalan, kita tengok dulu tips jawab soalan. Okay, dia kata, perhatikan kalimah berlawanan yang terdapat di dalam ayat. Sekiranya sepasang sahaja kalimah berlawanan, maka ia adalah tibak. Sekiranya terdapat lebih daripada satu, maka ia adalah muqabalah. Kalimah li dan ala merupakan perkataan berlawanan. Jangan tertinggal benda-benda macam tu. Tengok ni soalan dia. Ini contoh kertas 1. Dia kata istakhrij mawadi' al-muqabalah fi ma ya'ti. Dia suruh keluarkan muqabalah. Dalam muqabalah ni dia tak ada jenis, so senanglah. Tapi kita kena tahu perkataan mana yang berlawanan, mana satu berlawanan dengan yang ni, kan? Tengok ni, yuhillu dengan yuharram. Ini berlawanan ni. Lahum alaihim at-tayyibat al-khaba'ith. Kalau tak tahu, boleh tengok dekat sebelah ni, dia ada bagi contoh-contoh. Dan satu lagi tips, kalau nak senang kena pasti mana satu berlawanan, yang mana ada buku latihan bahasa Arab, boleh buat latihan banyak-banyak supaya kita biasa dengan soalan dan kita boleh detect, oh yang ni berlawanan dengan yang ni. So bila walaupun kita tak tahu maksud, tapi kita dah selalu buat, kita tahu. So ni cara nak tulis jawapan. Macam tu je tulis dia. Okay. So kalau tak faham tentang muqabalah ni, boleh tanya saya ataupun tanya dekat ustazah terus. Kalau ada apa-apa yang boleh saya bantu, insyaAllah saya boleh bantu. Okay, so kita dah habis tajuk Al-Tibak dengan Al-Muqabalah tadi. Jadi saya harap semua faham apa yang saya ajar. Dan maafkan saya kalau ada banyak kekurangan dan banyak sekat-sekat dan banyak gangguan bunyi hujan lah, bunyi motor lah, bunyi pintu lah. Saya cuba buat yang terbaik. Jadi kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya saya ataupun tanya ustazah terus.
Jadi selamat belajar.